isu Natra adalah isu peristiwa berdarah yang sama besarnya dengan 13 Mei di Malaysia pada 1969. Sama besarnya. Dia adalah kebangkitan orang Melayu membela iman Natra dan membela Islam. Assalamualaikum semua. Alright, hari ini Brother J nak share kongsi pengalaman Brother J buat satu dokumentari. Actually dokumentari kita buat 10 tahun lepas lah, yang dipanggil Natra. So dokumentari, idea untuk buat dokumentari dapat adalah bila di offer oleh sebuah stesen penyiaran untuk hasilkan satu dokumentari sejarah. So masa tu kita pilih topik Natra lah. Sebab waktu tu Natra boleh dikatakan ramai yang kurang jelas atau kurang familiar lah. Memang ada dengar tapi tak tahu cerita dia macam mana. So bila dapat opportunity untuk hasilkan dokumentari, memang for me satu penghargaan besar lah. Sebab dia bukan satu topik yang ringan, dia satu topik yang berat. Sebab dia topik tu ataupun kisah Natra tu sendiri pernah jadi isu besar di Singapura pada tahun 1950, di mana berlakunya satu rusuhan, boleh dikatakan rusuhan terbesar yang pernah berlaku di sana lah. So bila dapat buat tu, first of all memang dia punya flow is researchnya part lah. So saya kena cari siapa orang-orang yang saya boleh jumpa ataupun boleh interview untuk dapatkan konten tentang cerita Natra. Dan antara orang penting dalam dokumentari yang saya dapat jumpa adalah masa tu, saya rasa sekarang ada Puan Sri Fatini Yaakob. Dia ada hasilkan sebuah buku biografi. So biografi tentang Natra. So from there, alhamdulillah kita dapat jumpa dengan dia. Dan kita dapat orang kata bila jumpa tu dapat luahkan hasrat untuk buat satu dokumentari, dan perlukan dia sebagai, boleh dikatakan sebagai selain daripada main interview, dan juga kita punya konsultan lah sepanjang dokumentari tu. Okay. So sepanjang jumpa dengan Puan Sri Fatini ni, dia banyaklah bagi input tentang, sebab dia sempat jumpa Natra sebelum Natra meninggal dunia. So bila dia dapat jumpa tu, dia dapat, orang kata dia antara orang terdekat yang memahami apa yang dilalui Natra lah, especially sejak dia dah balik Belanda. So dia dapat share lah secara detail bagaimana perasaan Natra masa tu. Boleh dikatakan kalau based on perjumpaan dengan Puan Sri Fatini, boleh dikatakan Natra sejak pulang ke Belanda tu memang melalui fasa yang berbeza lah. Dia dah jadi orang yang menyimpan perasaan. Kalau ikutkan pada pandangan Puan Sri Fatini, dia seorang yang banyak memendam. So mungkin dengan apa yang dah berlaku pada dia pada usia kecil tu, jadi bila dia membesar, dia membuatkan dia jadi seorang wanita yang bukan ceria lah, boleh dikatakan lah. Seorang wanita yang suram, seorang wanita yang ada masalah, dan dia tidak suka berkongsi. Kalau ikutkan based on apa yang Puan Sri Fatini share lah. So from there juga kita jumpalah beberapa orang yang kita dapat temui, dan salah seorang adalah keluarga angkat keluarga angkat Natra sini yang daripada Kemaman, Puan Rokayah, Rogayah. Dia ni adalah cucu kepada Cik Aminah, iaitu mak yang menjaga Natra. So alhamdulillah bila kita ke Kemaman tu, jumpa dengan family Puan Rogayah ni, dia tunjuklah gambar-gambar lama, surat-surat yang Natra pernah tulis atau Cik Aminah pernah tulis sepanjang sejak berpisah dengan Natra. So memang boleh dikatakan perjumpaan tu satu perjumpaan yang dikatakan sedih lah sebenarnya, sebab benda dah lama. So bila kita datang, kita borak, dia buka balik cerita lama. So nampaklah memang satu suasana yang boleh dikatakan yang agak menyedihkan lah ketika itu. Bila dia kongsikan balik macam mana Natra masa kecil, main macam mana, bermain dengan kawan-kawan dia. Lepas tu ada nampak surat yang pernah ditulis oleh Natra sendiri. So memang bagi saya satu momen yang sangat berharga lah pada masa tu. Sebab yelah, bila kita buat dokumentari ni, kadang-kadang kita baca based on research yang kita buat, dan bila kita jumpa dia, memang kita dapat info yang lain. So baca tu on paper dia macam macam ni kisah dia ni, tapi bila kita datang atau kita jumpa dengan orang yang terlibat secara langsung, dia macam rupanya ada satu kisah yang lain lah yang kita sendiri sebelum ni tak tahu. So and then kita jumpa juga dengan kawan baik Mansur Adabi, iaitu boleh dikatakan ex-husband kepada Natra lah. So dia berkongsi macam mana apa watakan masuk tu jadi. Dan yang selain daripada tu, saya juga berkesempatan untuk interview dengan seniman kita, iaitu Datuk Aziz Sattah. Sebab masa rusuhan tu berlaku, dia berada di Singapura, dan dia menyaksikan sendirilah bagaimana rusuhan tu berlaku lah. Bagaimana orang Melayu kita mengamuk, cari Mak Saleh ke, atau cari mana-mana orang putih untuk
untuk buku dan sebagainya. So dia share sendiri macam mana suasana sewaktu rusuhan tu berlaku. So boleh dikatakan dalam dokumentari tu kita try cover semua angle. Maksudnya secara keseluruhan lah, daripada segi keluarga angkat tu sendiri, daripada segi kawan kepada Mansur dan juga daripada segi suasana rusuhan tu sendiri. Cuma yang satu saya terkilan sebab saya gagal untuk dapatkan keluarga Natra di Belanda. Sebab I don't know, seolah-olah walaupun benda ni dah lama berlaku, tapi seolah-olah orang di sana ataupun media dia menjaga ataupun menyembunyikan sesuatu. Dan saya boleh katakan lah, sebab bila kita try berhubung, sebab saya dapat kontak dengan seorang penerbit TV yang berada di sana, yang pernah buat program untuk Natra di masa di sana, dan nampak dia seolah-olah tak berminat ataupun dia seolah cuba untuk mengelak daripada saya pergi ke sana dan bersemuka lah. Dia seolah benda tu dia tak nak kita kongsikan dengan apa yang telah berlaku kepada Natra. Sebab masa Natra di Belanda, ramai orang tak tahu apa yang berlaku kepada dia.